我们低头祷告， Mari kita berdoa. 我心彬彬。 Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami dan memelihara hidup kami. Di hari yang Engkau kuduskan ini ya Tuhan, kami datang menghampiri Tuhan dan kami mau pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon roh kebenaran menuntun kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami. Berikan pengertian sehingga kami boleh menerima setiap firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Urapilah dan berikan kuasa kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. 阿门。感谢主，今天我们也继续讲耶稣受试探的历史事实。 Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan membicarakan tentang fakta di mana Yesus dicobai. 耶稣在世界历史上是成为人类的第二个代表。 Di dalam sejarah manusia di dalam dunia ini, Yesus menjadi perwakilan yang kedua dari umat manusia. 第一个代表就是我们的祖先亚当。 Perwakilan yang pertama adalah nenek moyang kita, Adam. 亚当一切的事就告诉我们，我们生命中间可能发生的所有事情。 Di dalam segala hal yang dialami oleh Adam itu memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang kita akan alami pula di dalam hidup ini. 圣经告诉我们，亚当受试探的时候失败了， Alkitab mengatakan kepada kita ketika Adam dicobai, dia gagal. 这就代表了全人类在上帝面前都有失败的可能。 Dan ini mewakili seluruh umat manusia di hadapan Tuhan, itu ada kemungkinan untuk gagal pula. 亚当受试探以后就变成罪人。 Setelah Adam dicobai, dia menjadi seorang yang berdosa. 圣经说罪因为一个人就进到整个世界， Alkitab mengatakan demikianlah karena dosa daripada satu orang, maka dosa pun masuk ke dalam dunia. 所有的人就变成罪人了。 Seluruh umat manusia pun menjadi orang yang 所 berdosa. 有的人都在亚当的失败里面失败了。 Seluruh manusia di dalam kegagalan Adam, mereka pun gagal. 所有的人都在亚当是罪人的代表，为我们的缘故，我们因他也被称为罪人了。 Seluruh manusia karena Adam sudah gagal dan karena dialah kita pun menjadi gagal dan menjadi orang yang berdosa. 因为一个人犯罪，所以所有的人都在罪恶里面被定罪了。 Karena satu orang yang berdosa, maka seluruh umat manusia itu pun dihukum di dalam dosa mereka. 罪因为一个人进入了整个世界， Dosa karena satu orang telah masuk ke dalam dunia. 死就因为一个人临到众人。 Demikianlah karena satu orang kematian pun tiba kepada setiap orang. 亚当是全世界人类的总代表， Karena Adam adalah perwakilan total daripada seluruh umat 所以亚 manusia. 当死了，所有的人也因此都要死了。 Oleh karena itu ketika Adam mati, seluruh umat manusia pun akan mati. 罪因一人而来， Dosa itu karena satu orang telah datang. 死就临到罪人。 Demikianlah kematian tiba kepada orang yang 整 berdosa. 个人类历史就盼望第二个代表来到这个世界。 Oleh karena itu seluruh umat manusia pun mengharapkan kedatangan daripada perwakilan yang kedua ini. 第二个代表是谁呢？ Siapakah perwakilan yang kedua 就 ini? 是神所要赐下他的独生子，道成肉身，进到血肉的身体中间。 Yaitu anak tunggal Allah yang akan Allah utus yang inkarnasi masuk ke dalam kehidupan kedagingan manusia 他从 ini. 最高之处以神的身份降到最卑微的茅草里面，进到人的身份里面。 Dengan status yang maha tinggi, dengan status keilahiannya, dia inkarnasi dilahirkan di dalam palungan masuk ke dalam kehidupan kedagingan Dengan manusia. status tertinggi sebagai Allah, dia lahir di status paling rendah sebagai manusia。耶稣就来到这个世界，活在我们的中间，与我们同样过着有血有肉的身体。 Demikianlah Yesus datang ke dalam dunia ini, hidup seperti kita, mempunyai daging dan darah. 当耶稣到世界上来的时候， Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, 圣经说，上帝使他暂时比天使微小一点。 Alkitab mengatakan Allah menjadikan dia untuk sementara lebih rendah sedikit daripada malaikat. 这一句话的意义是什么呢？ Apakah makna dari kalimat ini? 耶稣从比天使更高的上帝的身份， Yesus yang dari status yang lebih tinggi daripada malaikat ini,
变成比天子更低人的身份。 menjadi manusia yang lebih rendah dengan statusnya dari malaikat. 那么，如果你没有明白圣经中的一节的圣经， Maka jikalau saudara tidak mengerti salah satu ayat di dalam Alkitab itu, 你就不明白耶稣的地位何等危险，何等可怕，何等可能带来灾难。 maka saudara juga tidak mungkin bisa mengerti bahwa status Yesus itu begitu mengerikan dan begitu berbahaya karena bisa mendatangkan bencana yang besar. 那一节圣经是什么呢？ Apakah ayat itu? 所有的天使都要敬拜上帝的儿子。 Seluruh malaikat harus menyembah anak Allah. 这个命令是很难遵行的， Perintah ini sulit untuk 因为 dilaksanakan 这个命令好像违背了上帝是独一的上帝。 karena perintah ini sepertinya telah melanggar perintah bahwa Allah itu adalah Allah yang esa. 上帝说：“我是独一的上帝， Allah mengatakan akulah Allah yang esa. 除了我以外没有别的上帝， Selain daripada aku tidak boleh ada ilah yang lain. 只有敬拜我， Kalian hanya menyembah 你 kepadaku, 单单侍奉我。” hanya melayaniku. 很多人听见这句话，他以为除此以外不可以接受别的真理。 Banyak orang karena kalimat ini mereka mengatakan selain daripada ini tidak boleh menerima lagi kebenaran yang lain. 上帝啊，你是独一的上帝。 Oh Allah, engkau adalah Allah yang esa. 上帝啊，除你以外没有上帝。 Oh Allah, selain daripada engkau tidak ada lagi ada ilah yang lain. 上帝啊，我单单敬拜你， Oh Allah, aku hanya menyembah kepada engkau saja. 只有侍奉你。 Aku hanya melayani engkau. 但是讲这句话的上帝说：“你也要拜我的儿子。 Tetapi Allah yang mengatakan kalimat ini mengatakan kalian juga harus menyembah kepada ” 所以 anakku. 天使长说：“这件事我不要做， Maka penghulu malaikat mengatakan aku tidak mau melakukan hal 我要 ini. 遵守你讲过的话。 Aku mau melakukan apa yang kau pernah katakan. 只有你是上帝， Hanya engkaulah Allah. 除你以外没有上帝。 Selain daripada engkau tidak lagi ada Allah. 为什么上帝讲话反来覆去呢？ Mengapa perkataan Allah itu seperti pelin-pelan? 自己说是独一的上帝， Dia sendiri mengatakan dia adalah yang esa. 单单敬拜他。 Hanya menyembah kepada dia. 忽然间现在说耶稣基督，你们也要敬拜他。 Tiba-tiba mengatakan sekarang kalian juga harus menyembah kepada Yesus Kristus. 有很多人听了一些放在心里，就用上帝讲过的道来反对上帝给他的命令。 Banyak orang setelah mendengarkan firman Tuhan, maka mereka menyimpan firman Tuhan sebagian itu dan langsung memakainya untuk melakukan penentangan terhadap perintah yang Tuhan berikan. Mereka dengan kaku mempertahankan kalimat yang pernah didengar untuk melawan kalimat perintah baru dari Tuhan. 这样呢，上帝的话，第二次的话，人就不注意听了。 Dengan demikian perkataan daripada Tuhan yang kedua kalinya manusia tidak lagi memperhatikannya. 为什么犹太人不能接受耶稣为上帝？ Mengapa bangsa Yahudi tidak bisa menerima Yesus sebagai 因 Tuhan? 为他们认为他们是最忠心、最明白，也最顺从旧约圣经上帝的启示。 Karena mereka menganggap mereka adalah bangsa yang paling setia dan paling taat kepada wahyu Tuhan di dalam perjanjian lama. 所以很多人听了道以后变成很危险的人， Oleh karena itu banyak orang setelah mendengarkan firman Tuhan mereka menjadi orang-orang yang sangat berbahaya. 接受了这个道， Mereka telah menerima bagian firman Tuhan 受了 ini. 这个道的影响， Mereka telah mendapatkan pengaruh dari 他 firman 们就 ini. 不能接受灵活的另外一篇道。 Maka mereka tidak bisa lagi menerima firman Tuhan yang lain yang 他 dinamis. 们认为那一篇道是违背第一篇道的。 Mereka menganggap firman Tuhan itu melanggar firman Tuhan yang sebelumnya mereka 他 dengar. 们不知道上帝是凭着主权行事的上帝。 Dan mereka tidak mengetahui bahwa Allah melakukan segala sesuatu itu berdasarkan kedaulatannya. 上帝的道是活泼的道， Firman Tuhan itu hidup adanya. 不是我们固守真道就变成固执不能改变的。 Dan bukanlah karena kekakuan kita yang mempertahankan firman Tuhan yang kita telah terima dan kita tidak mau berubah. 所以天使长说：“我不拜耶稣。 Maka penghulu mengatakan aku tidak mau menyembah kepada ” 上 Yesus. 帝说：“你既然不顺从我，你就给我滚吧！” 就从天上把他赶下来。 Maka Allah pun mengatakan jikalau engkau tidak mau taat kepada perintahku, maka dia pun diusir dari surga ke bawah. 原先的创造天使比耶稣、比人更高。 Pada penciptaan awal itu malaikat itu lebih tinggi daripada manusia, setan lebih tinggi dari 但 manusia, 上帝比天使还更高。 dan Allah lebih tinggi dari malaikat. 人只敬拜上帝，不可以敬拜别的。 Manusia hanya boleh menyembah kepada Allah, tidak boleh menyembah yang lain. But
上帝的独生子道成肉身变成人的时候， Tetapi ketika anak tunggal Allah inkarnasi menjadi manusia, 圣经说上帝使耶稣暂时比天使微小一点。 Alkitab mengatakan Allah menjadikan Yesus untuk sementara lebih rendah sedikit daripada malaikat. 耶稣就到世界上来做人的地位的那一33年半的时间， Maka selama 33,5 tahun itu ketika Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia itu, 它是很可怕的， itu adalah saat yang paling mengerikan 是很危险的， dan sangat berbahaya pula 是很矛盾的。 dan sangat kontradiktif. 所以这个时候试探来到的时候， Maka ketika pencobaan datang pada saat itu, 就是把耶稣当作是人来试探。 yaitu mencobai Yesus ketika dia dianggap sebagai manusia, tetapi 圣经说呢，上帝不试探人，也不受试探。 Alkitab mengatakan Allah tidak mencobai manusia dan juga tidak dicobai oleh manusia. 当魔鬼把耶稣当作人来试探的时候， Ketika iblis menganggap Yesus sebagai manusia dan mencobai Yesus, 他却试试看，让耶稣记得他曾经是上帝的儿子。 dia membuat Yesus coba-coba mengingat bahwa dia pernah adalah anak 那 Allah. 他要看你真正相信你是上帝的儿子吗？ Tetapi dia sungguh mau melihat apakah engkau sesungguhnya percaya engkau adalah anak 所 Allah. 以第一个试探， Maka pencobaan yang pertama, 你若是神的儿子， jikalau engkau anak Allah, 可以把石头变成饼来吃。 perintahkanlah batu ini menjadi batu untuk dimakan. 第二个试探， Pencobaan yang kedua, 如果你是上帝的儿子， jikalau engkau anak Allah, 你可以从殿顶跳下去吧。 engkau boleh menjatuhkan dirimu dari bubungan bait 这 Allah. 两个试探都从第一句话开始。 Kedua pencobaan itu dimulai dari kalimat yang pertama yang diucapkan. 你若是上帝的儿子， Jikalau engkau anak 那 Allah, 我们已经讲了好几次。 dan kita sudah mengatakannya beberapa 耶 kali, 稣是上帝的儿子， Yesus adalah anak Allah. 不需要加上如果你是上帝的儿子， Tidak perlu ditambahkan kata jikalau engkau adalah 因 anak 为 Allah. 上帝的道是肯定的， Maka firman Tuhan itu pasti adanya. 魔鬼的试探是否定的。 Tetapi pencobaan daripada setan itu meragukannya, menyangkalnya. 你讲不要冲。 Tetapi pencobaan daripada si setan itu menyangkal kalimat itu. Firman Tuhan adalah tegas positif. Pencobaan setan adalah meragukan dan negatif. 上帝的道是我们一定要坚守、要相信的。 Firman Tuhan itu yang harus kita pegang dan kita percayai. 撒旦的话是要我们怀疑、不肯定的。 Tetapi perkataan daripada setan adalah membuat kita meragukan dan tidak yakin. 上帝的真理是绝对的， Kebenaran daripada Tuhan itu mutlak 魔 adanya. 鬼要把它变成相对， Tetapi setan mau merubahnya menjadi yang 所以 relatif. 加上如果， Maka ditambahkan kata jikalau. 如果 Jikalau. 你们要非常谨慎，当这个如果的观念来到的时候，你的信心就动摇了。 Hendaknya kalian begitu waspada ketika kata atau konsep daripada jikalau itu datang kepada kita, kita pun iman akan goyah. 如果你是上帝的儿子， Jikalau engkau adalah anak Allah, 用你的权柄把石头变成饼吧。 pakailah kuasamu untuk merubah batu menjadi roti. 如果你是上帝的儿子， Jikalau engkau anak Allah, 用你的权柄从殿顶跳下去吧。 pakailah kuasamu untuk menjatuhkan dirimu dari bubungan bait Allah. 很多基督徒失败就在这个地方。 Banyak orang Kristen gagalnya di tempat ini. 我们怀疑上帝所给我们的地位， Kita meragukan posisi yang Tuhan berikan kepada 我 kita. 们怀疑上帝曾经给我们的应许， Kita meragukan akan janji yang Tuhan pernah berikan 我 kepada 把 kita. 肯定的变成否定的， Yang pasti yakin kita jadikan menjadi yang meragukan. 我们把绝对的变成相对的。 Yang mutlak kita ubah menjadi yang relatif. 因为撒旦说，如果你是上帝的儿 Maka 子， demikianlah setan mengatakan jikalau engkau anak Allah. 我如果是上帝的儿子， Jikalau saya adalah anak Allah. 难道我没有权柄吩咐石头变成饼吗？ Apakah saya tidak mempunyai kuasa untuk memerintahkan batu diubah menjadi roti? 如果我上帝的儿子， Jikalau saya adalah anak Allah. 难道我不可以跳下去，要上帝的天使来保护我吗？ Apakah saya tidak boleh menjatuhkan diri saya sehingga memerintahkan malaikat untuk memelihara kakiku? 耶稣不上这样的当， Yesus tidak terperangkap di dalam siasat 耶 seperti ini. 稣tidak mau masuk ke dalam jebakan seperti ini，所以耶稣基督说：“
人活着不是单靠食物。 Maka Yesus Kristus mengatakan manusia hidup bukan saja bersandar kepada roti. 耶稣基督说，人不可试探上帝。 Yesus Kristus mengatakan manusia tidak boleh mencobai Allah. 在这两句回答的里面， Di dalam kedua jawaban ini, 耶稣持守他应当怎样做人，在上帝面前应当有的反应跟责任。 Yesus mempertahankan tanggung jawab dan respon yang dia harus miliki ketika manusia menghadapi Tuhan. 我是上帝的儿子， Saya adalah anak Allah. 不需要如果， Tidak perlu kata jikalau, 不需要怀疑。 tidak perlu diragukan. 但我今天受试探，完全不是以上帝的儿子的身份受试探， Dan hari ini aku dicobai sama sekali bukan dengan status saya sebagai anak Allah untuk 因 dicobai. 为上帝是不受试探， Karena Allah itu tidak dicobai. 上帝也不试探人。 Dan Allah juga tidak mencobai 那 manusia. 么你今天试探我， Lalu kalau hari ini engkau mencobai aku, 不是因为我是上帝的儿子， bukan karena aku adalah anak Allah, 因为我是人。 karena aku 所 adalah 以我 manusia. 现在用这个身份来回答你给我的试探。 Maka sekarang dengan status ini aku menjawab pertanyaan pencobaan yang kau berikan. 撒旦啊，人活着不是靠食物， Hai setan, manusia hidup bukan saja bersandar kepada roti. 所以耶稣拒绝了他。 Maka Yesus telah menolaknya. 撒旦啊，人活着不可以试探上帝， Hai setan, manusia hidup tidak boleh mencobai 所 Allah. 以耶稣再拒绝他的试 Maka 探。 Yesus menolak lagi 那么 pencobaannya. 第二个试探是什么试探呢？ Pencobaan apakah pencobaan yang kedua itu? 第二个试探是关系我们今生的骄傲的问题。 Pencobaan yang kedua ini berkaitan dengan kesombongan hidup kita sekarang 圣 ini. 经告诉我们有三件重要的事情使我们失败。 Alkitab mengatakan kepada kita ada 3 hal di mana kita bisa menjadi gagal. 第一是肉体的情欲， Yang pertama adalah nafsu kedagingan kita. 第二是 Yang kedua 眼目的情欲， adalah nafsu karena pandangan kita. 第三是今生的骄傲。 Yang ketiga adalah kesombongan hidup 当 kita. 撒旦说你把冰变成食物吧， Maka ketika setan mengatakan jadikanlah, ubahlah batu menjadi roti, 那是肉体的情欲。 itu adalah nafsu kedagingan. 当撒旦说你跳下去吧， Ketika setan mengatakan jatuhkanlah 这 dirimu, 是今生的骄傲。 ini adalah kesombongan hidup. 请大家注意听下面的话， Perhatikan kalimat selanjutnya. 人需要的是 prestasi，不是 ambisi。 Yang manusia butuhkan adalah prestasi, bukan 我 ambisinya. 们有成就是荣耀上帝， Ketika kita mempunyai prestasi, kita memuliakan 我 Tuhan. 们有学业事业的成功是我们的成绩。 Kalau kita mempunyai keberhasilan akan usaha kita, itu adalah prestasi 我 kita. 们应当 bangga. 我们应该要夸耀自己。 Saya bangga karena sukses di dalam studi. 我为我的学业成功，我感到很自 Saya 豪。 bangga karena di dalam karya saya sukses. 我在我的生涯顺利的时候，成功的时候，我感到很自豪。 Tetapi bangga bukan congkak. 可是感到自豪不是骄傲， Congkak bukan sukses. 骄傲不是成功。 Congkak adalah kelemahan yang mengganti sukses menjadi penghiburan diri karena khayalan. 骄傲是把我们的成功成为我们的幻想，我们就那个是我们的弱点。 当我们把我们的幻想当作我们的成就的时候， Ketika kita menjadikan hayalan sebagai keberhasilan 我 kita, 们一定就变成骄傲的人。 maka pastilah kita menjadi seorang yang sombong. 当我们把我们的理想当作我们已经达到的时候， Ketika kita menganggap impian kita menjadi sesuatu yang kita sudah capai 我们 itu, 一定是夺取上帝的荣耀。 pastilah kita merebut kemuliaan Tuhan. 很多的人根本没有成功， Banyak orang sama sekali tidak berhasil, 但是只有理想。 itu hanya merupakan idealisme 我 mereka. 要达到这样， Saya mau mencapai 我 keberhasilan ini, 应当要那样， seharusnya saya seperti 我 itu, 才甘愿做人。 barulah saya rela menjadi manusia. 然后我们用我们理想去傲慢， Lalu dengan idealisme kita menjadi 我 sombong. 们用我们的理想去轻看别人， Dengan idealisme kita menghina yang lain. 我们用我们的理想去看不起别的人， Dengan idealisme kita merendahkan yang lain. 然后我们以为我们很成功了。 Kemudian kita mengira kita begitu berhasil. Semua yang kritik ini masa tak enak, itu masa tak enak, suruh dia masak lebih tak enak. 凡是批评这个食物不好吃，那个食物不好吃，你请他自己去下厨房吧。 Orang mengatakan gedung ini tak bagus, ini kurang baik, suruh dia bangun lebih jelek. 凡是批评这个建筑物不好，那个不好的话，你请他自己去建筑，建筑他就会建筑的更不好。 Kenapa orang yang sendiri tidak bisa bangun
suka kritik orang lain? 为什么那些不能够自己坚住的人反而喜欢批评别人呢？ Karena dia mempunyai ide. 因为他有自己的理想， Karena dia mempunyai pikiran khayalan yang tinggi. 因为他有自己很高的这个理想， Mempunyai khayalan tinggi tidak berarti engkau sudah sukses. 很高的这个理想，不表示他已经成功了。 Mempunyai ide yang sempurna tidak berarti engkau sudah berhasil. 他有这个很完美的这个理想，不表示说他已经成功了。 Manusia yang pakai khayalan tinggi, ide yang sempurna untuk menjadi standar, untuk mengkritik orang lain, itu orang jahat. 一个使用他自己很高的这个理想来批评别人，这个是坏人。 Saya kadang-kadang pikir bagaimana bisa menyadarkan orang sombong. 我常常想说，怎样把这个傲慢的人使他们能够觉悟。 Orang sombong selalu kira dia paling hebat. 傲慢的人常常认为他就是最厉害的人， Apapun bisa. 他什么都行。 Saya mau tanya, 我要请问， you sudah banyak keberhasilan. 你已经有很多的成功， You sudah kerja. 你已经工作 You 了， sudah cari duit. 你已经能够得到收入， Bisa berdagang. 你能够做生意， Bisa untung uang. 你能够得到很多的 Sudah 钱， banyak kemampuan. 你很多的能做的地方。 Saya tanya satu hal. 有一方面我要请问， Tua-tua Husin bisa bikin tak sikat gigi? 不会，tidak bisa。 Bisa tak? 你们能够做制造这个牙刷吗？ Siapa yang bisa bikin satu sikat gigi? Coba angkat tangan. Saya Nengkau langsung制作- potong tanganmu. 能够制作这个牙刷的，请举手，我就把你的 Siapa 手砍 bisa 掉。 bikin sikat gigi? 谁 Ayo 能够 coba 制 angkat 作这个 tangan. 牙刷的，请举手。 Ini loh, anggota Gary tidak ada satu yang bisa bikin sikat gigi. 贵正福音教会的会有没有一个能够制造这个牙刷？ Saya tanya lagi. 我要再请问， Siapa yang bikin sepatu yang bagus yang bisa coba angkat tangan? 能够制作这个鞋子好的鞋子的，请举手。 Ada satu enggak? 有吗？有一个吗？ PhD 你已经博士学位的 enggak bisa. 也不能够， Master 硕士学位的 enggak bisa. 不行， Sarjana lulusan UI enggak bisa. 印尼大学毕业的 Saya tanya 学 lagi. 士生也不能够。 Kamu bisa dah bikin celana dalam yang gampang sekali. 我要请问你能不能制作这个内裤？很简单的， Yang bisa coba angkat tangan. 能够制作的请举手。 Jangan sombong, kita terlalu bodoh. 我们不要傲慢，我们太过愚蠢了。 Tapi kita sudah biasa tidak merasa diri bodoh. 可是我们常常不感到自己很愚 Karena 蠢， kita ditipu oleh ambisi kita. 因为我们被我们的这个雄心而欺骗。 Saya PhD. 我是博士学位 Saya 的， lulusan luar negeri. 我是国外毕业生， Lulusan luar negeri bikin sikat gigi ada tidak bisa. 国外毕业生竟然制造这个牙刷都不可能，不能 Bikin 够的。 satu sisir aja tidak 要 bisa. 制作这个梳子也不能够。 Kritik ini, kritik itu, kritik partai, kritik politik, kritik arsitek, kritik semua orang. 可是他在各个方面都要批评，批评总统，批评这个技术这个设计等等的这个问题。 Saya berkata kepada 我要 saudara, 对大家说， ambisi bukan prestasi. 雄心不是我们的成就， Ide bukan kesuksesanmu. 我们的理想不是我们的成功。 Khayalan yang tinggi tidak berarti kesuksesan di dalam fakta. 我们高理想不表示我们在实际方面的成功。 Pencobaan kedua dari iblis mengatakan apa? 魔鬼所赐给耶稣的第二个试探是讲到什么呢？ Engkau boleh mempunyai kecongkakan dunia sekarang. 你可以有近代的这个傲慢， Ini kedua kesalahan. 这个是两个错误。 Pertama, 第一， mempunyai nafsu kedagingan. 有这个属肉体的情欲； Kedua, 第二， mempunyai kecongkakan birahi. 有这个今生的这个骄傲； Ketiga, 第三， mempunyai nafsu mata. 有这个眼目的这个情 Ini 欲。 tiga hal 在这三方面， menjadi inti dari tiga pencobaan. 就成为这个试探的这个重点。 Pencobaan pertama, puaskanlah nafsu dagingmu. 第一个的试探是使到你的这个肉体的这个情欲得到满足。 Pencobaan kedua, puaskanlah kecongkakan dini hari dunia ini. 第二个的这个试探使你能够满足你今生的这个骄傲。 Yesus kalau tidak hati-hati, 如果耶稣不小心的话， langsung terima pencobaan kedua. 他就马上接受这个第二个的试探 Yesus，就跳下去了。 maka Yesus pun menjatuhkan dirinya. Yesus 跳下去以后， Jikalau Yesus langsung meloncat ke 只有 bawah, 两个可能。 hanya ada dua 第一 kemungkinan. 个，
跳下去就死了， Yang pertama dia loncat ke bawah langsung 第 mati. 二个跳下去还很健康。 Yang kedua dia loncat ke bawah tetapi masih tetap 如 sehat. 果死了， Jikalau sudah mati, 没有话讲了； tidak ada apapun yang kita bisa katakan. sebaiklah. Dia sudah gagal. 如果没有死， Jikalau dia tidak 他 mati, 变成最骄傲的人。 dia menjadi seorang yang sangat sombong. 我从殿顶上跳下来， Saya menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah. 我没有死， Saya tidak mati. 我骨头没有断， Tulang saya tidak patah. 我身体还健康， Tubuh saya masih 我 sehat. 还照样可以照常生活。 Sama halnya saya masih bisa melalui hidup ini. 马上全犹太人都听见这件事情。 Maka langsung di seluruh bangsa Yahudi itu mendengarkan hal ini. 有一个叫做耶稣是从最高的殿顶上跳下来，皮肤骨头都没有折断，没有毁坏。 Ada seorang yang Yesus yang menjatuhkan dirinya dari bubungan Allah, bait Allah itu, tetapi tulangnya tidak ada pun yang patah dan tubuhnya tetap sehat. 耶稣变成当时最出名的人， Dan Yesus menjadi seorang yang paling terkenal di saat itu, 最骄傲的人。 seorang yang paling sombong. 这个骄傲是不是他的成就呢？ Kesombongan ini apakah keberhasilan dia? 这个骄傲是不是他所成功的名望呢？ Kesombongan ini apakah merupakan prestasi daripada 不 dia? 是，这个 Bukan. 骄傲是撒旦试探的结果。 Kesombongan ini merupakan hasil dari pencobaan 所 setan. 以撒旦试探你的时候， Maka ketika setan mencobai saudara, 一定要你实， dia mau saudara mati 不是要你假的成功。 ataukah memberikan prestasi yang palsu kepada saudara. 你实， Kalau 因 engkau 因为 mati, 上帝不照顾你。 maka berarti Tuhan tidak memelihara 为 engkau. 什么如果耶稣跳下去，上帝不照顾他呢？ Mengapa jikalau Yesus menjatuhkan dirinya, Allah tidak memelihara dia? 难道上帝不爱他的独生子吗？ Apakah Allah tidak mengasihi anak tunggalnya itu? 上帝让他儿子就这样死吗？ Apakah Allah akan membiarkan anaknya itu mati seperti itu? 上帝许可他的儿女遇到灾难、遇到迫害、遇到死亡， Allah mengizinkan anaknya itu untuk menghadapi bencana, menghadapi kematian ataupun kesulitan. 因为上帝不肯违背他自己所定的原则， Karena Allah tidak mau melanggar prinsip yang dia tetapkan sendiri. 那个原则就蕴藏在上帝给人的命令里面。 Prinsip itu terselubung di dalam perintah yang Allah berikan kepada manusia. 人不尊重上帝的话， Tetapi manusia tidak menghormati firman 人 Tuhan. 也不把上帝的话放在心里面， Dan manusia juga tidak menyimpan firman Tuhan di dalam 所以 hatinya. 上帝说：“你不遵守我的话， Maka Allah mengatakan engkau tidak mentaati 我就 firmanku. 不照顾你， Maka aku tidak akan memelihara 我就 engkau. 不保护你， Aku tidak akan melindungi 我就 engkau. 不与你同在 Aku，tidak akan menyertai 我 engkau. 就任凭你受害、受苦、受死。” Aku membiarkan engkau mendapatkan bencana, bahaya dan bahkan engkau mati. 有一个青年人，他听我讲道，他秀我， Ada seorang pemuda mendengarkan khotbah saya, dia belajar saya tidak takut sakit. 我不怕生病， Akhirnya sakit takut saya。最后是病怕我。你听过我讲这个道了？ Saudara pernah mendengarkan saya 后 berkhotbah 来 ini? 那个青年人就说他病了，他对他的妈妈说：“Saya belajar Stephen Tong, saya tidak takut sakit。” Maka pemuda itu ketika dia sakit, dia berkata kepada mamanya, saya tidak takut kepada sakitku, saya belajar kepada pendeta Stephen Tong, sakit yang takut kepada sakit takut saya。 病，反而怕我。然后妈妈说：“你去看医生吧。 Lalu mamanya menganjurkan dia pergi ke dokter. ” Tidak, Bu, karena saya belajar Stephen Tong, saya tidak takut sakit。因为我要学唐牧师，我不怕病， sakit takut saya。反而病怕我。 tidak mau ke dokter， 他不愿意去给医生检查， tidak mau ke 他不 dokter。愿意去看医生。 1 bulan, 1个月、 2 bulan, 2个月， mendadak orang bicara sama saya. 突然间人对我说 Pendeta Stephen Tong, orang itu mati.：“ 唐春龙牧师，那个人死了。 Anak muda kok mati? 一个年轻人为什么会死呢？ Saya sangat sedih. 我非常伤 Lalu 心。 saya telusuri. 然后我就追溯这个 Dia 问题， mati karena sakit. 他是病死， Dia sakit apa? 他是患什么病呢？ Akhirnya jawaban bikin saya kaget sekali. 他们给我的这个消息使我很惊讶。这个青人为什么死了？ Mengapa pemuda ini mati? 为什么不找医生呢？ Mengapa dia tidak pergi ke dokter? Belajar Stephen Tong. 他要学唐牧师， Kenapa dia tidak mau cari dokter? 为什么他不愿意去看医生？ Ada rahasia lain. 有其他的秘诀， Tahukah rahasia itu? 你知道那个秘诀吗？ Waktu dokter periksa dia, 当医生 matinya karena sakit AIDS. 当医生检查他的时候，他
死是因为他患了这个艾滋病， Karena tak sakit AIDS, 因为他患了这个艾滋 dia 病， malu dikasih tahu orang 他 lain. 感到很羞耻。如果跟别人 Setelah 说， dia tahu dia sudah kena AIDS, 当他知道他患了这个艾滋病之 dia 后， mengatakan, saya tidak mau cari dokter. 他就说我不愿意去找医 Kenapa 生。 tidak cari 为什么 dokter? 不去找医生呢？ Saya belajar Stephen 我 Tong. 要学唐崇荣牧 Saya 师， tidak takut sakit. 我不怕病。 Akhirnya Stephen Tong tidak mati, dia mati. 最后唐崇荣牧师没有死，是他而死 Karena apa 了。 呢? 为什么呢？ Karena dia loncat ke dalam lubang AIDS. 因为他跳下这个艾滋病的这个洞里面， Akhirnya Tuhan tidak menjaga. 最后上帝就不保护他， Malaikat tidak menolong dia. 天使不帮助他， Tuhan biarkan dia mati. 上帝任凭他死去。 Tuhan tidak mau melanggar prinsip yang Tuhan tetapkan. 上帝不愿意违背他所定的这个原 Lalu 则， setan berkata, langgarlah, 然后魔鬼说：“你去违背那个原则吧， loncatlah. 你跳下去吧。 Kalau Yesus loncat, mungkin mati, mungkin tidak mati dan menjadi terkenal. ”如果耶稣跳下去，他可能死，可能不死，可能变成很出名。 Jikalau Yesus tidak mati, menjadi terkenal, seluruh tanah Yudea semua mengerti dia. 如果耶稣跳下去，他不死，他变成很出名，整个犹太全地都知道他。 Itu semacam kesombongan duniawi yang tidak ada arti apa-apa. 那个就成为这个属世的骄傲，根本没有任何的意义。 Tetapi waktu loncat, itu sudah salah. 可是当他跳的时候，就已经 Karena 错的事 waktu 情。 loncat melanggar prinsip Tuhan. 因为当他跳的时候，他已经违背了上帝的原则， Melanggar peraturan yang sudah diberikan oleh Tuhan. 他已经违背了上帝所定的一个原则。 Apakah peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan? 上帝所决定的定律是什么呢？ Di dalam segala jalan yang kau tempuh, 在你行的一切道路上， saya akan memakai malaikat memelihara engkau 我的天使，我的 sehingga kakimu tidak tersuntuk dengan batu. 我要用我的我的使者来保护你，以致你的脚不碰到石头。 Tuhan tidak mengatakan silakan loncat sini, loncat sana. 上帝没有说跳来跳去， Tuhan memberikan prinsip jika engkau jalan baik-baik 上帝给你的原则是：如果你好好的在行路， di dalam segala perjalananmu, 在你所行的一切道路上， malaikat akan memelihara 上 engkau. 帝的使者要保护你。 Setan ingin kita melanggar prinsip 可 Tuhan. 是魔鬼要我们违背上帝的原则， Setan selalu mau membawa kita masuk ke dalam jerat dari pelanggaran kepada 魔 Tuhan. 鬼常常要把我们带进他的网罗来违背上帝， Sudah melanggar, 已经违背了， masih minta Tuhan jaga. 还是要求上帝来保护， Sudah tidak taat, 已经不顺服， masih mau sombong, tidak ada kesulitan. 还是要那么傲慢说没有任何的困难。 Pemuda itu mengapa mati? 为什么那个年轻人会死去？ Karena dia main seks dengan laki-laki. 因为他跟男人发生这个性的 Dia 关系， berbuat perjinahan antar homoseks. 他在这个同性恋里面犯了这个 Dia 淫乱的事情， melanggar hukum, 他已经违背了上帝的律 melanggar 法， prinsip 他已 Tuhan, 经违背了上帝的原则， melanggar peraturan 他已 Tuhan, 经违背了上帝所定的原 melanggar 则， hidup yang harus beresponsibilitas di hadapan 他已 Tuhan. 经违背了他做人应该是向上帝照当。 Lalu Sangdi 让他去死， Maka Allah membiarkan dia mati, 让他没有病好。 membiarkan dia tidak sembuh dari penyakit, 他虽然效法我， meskipun dia mengikuti saya, 听我讲道， dia mendengarkan khotbah 以 saya, 为他是好的基督徒， dia mengira dia adalah seorang Kristen yang 来 baik, GRI datang ke GRII 没有用， tidak ada 因为 gunanya 你不是来听道， karena dia datang bukan untuk mendengarkan 你 firman, 不是来顺服， dia datang bukan untuk taat, 你是来利用上帝。 tetapi dia datang untuk memperalat Allah. Banyak orang memperalat Tuhan, 很多人利用上帝 membela dosa sendiri. 为自己的罪而辩护， Banyak orang memperalat Tuhan, 很多人利用上帝 memberikan perlindungan kepada diri yang jalan salah. 来为自己已经走错路了来辩护。 Sang dia, 我不读书，求你给我几个。 Oh Tuhan, aku tidak belajar tapi berikanlah kelulusan kepada saya. Sang dia, 我没有做工，求你给我富有。 Oh Tuhan, aku tidak bekerja, berikanlah kemakmuran kepada saya. Sang dia, 我程度不够，求你给我毕业。 Oh Tuhan, aku kurang pintar tetapi jadikan aku bisa tamat. 这些都是利用上帝的人。 Ini semua adalah orang-orang yang memperalat Tuhan. 利用上帝的人常常用上帝的全能作
为他的理由。 Orang yang memperalat Tuhan seringkali memakai kemahakuasaan Allah sebagai alasan mereka. Tuhan kan maha kuasa. 上帝岂不是全能的吗？ Tuhan apapun bisa. 上帝什么事都能够做，都能够行。 Masakan engkau Tuhan tidak bisa menolong saya? 难道你上帝不能够帮助我吗？ Maka saya loncat diri. 因此呢，我要跳下去， Saya bunuh diri. 我要自杀， Jangan bikin saya mati. 可是不要使我死 Saya 去。 malas tidak mau studi. 我懒惰不愿意读书， Jangan bikin saya gagal. 不要使我失败， Mencobai Tuhan, 试探上帝， melawan Tuhan, 违背上帝， tetap mengharapkan Tuhan memelihara, menjaga dan memberi berkat kepada 仍 dia. 然盼望上帝能够保护他、祝福他。 Ini adalah manusia yang memperalat Tuhan, 这些都是利用上帝的人， mentindas Tuhan, 欺压上帝的人， menganiaya Tuhan, 欺压、逼迫 minta 上帝的 Tuhan 人， menyatakan kuasa yang lebih untuk menutupi kesalahan mereka. 要求上帝彰显他的全能来遮盖他的错误。 基督徒可以这么做吗？ Bolehkah orang Kristen melakukan seperti ini? 不可以的。 Tidak boleh. 所以耶稣对撒旦说 Maka Yesus berkata kepada setan,：“ 圣经又记载说， Kitab suci mengatakan pula, 不可试探你的上帝。 janganlah engkau mencobai Allahmu. 一个人要试探上帝，他的勇敢太大了。 Kalau seseorang mau mencobai Tuhan Allahnya, keberaniannya itu begitu amat besar. 一个人把上帝当作可以利用的，这个人是太过勇敢，太过大胆犯罪了。 Seseorang yang berani memperalat Allah, orang ini juga terlalu berani untuk melakukan perbuatan dosa. 第二个试探 Maka pencobaan yang kedua 是有关于今生的骄傲。 adalah berkaitan dengan kesombongan hidup sekarang 很 ini. 多人盼望成功， Banyak orang mengharapkan bisa berhasil, 盼望出名， mengharapkan menjadi 但 terkenal. 是走的路不是上帝的路， Maka jalan yang mereka tempuh bukanlah jalan Tuhan. 走的路是违背上帝命令的路。 Jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang menentang kehendak Tuhan. 临时抱佛脚， Maka mereka akan menjadi panik. mereka menjadi pegang kaki Buddha, minta pertolongan mendadak karena mereka tidak menjalankan kewajiban，不肯负责任，不肯尽责任、付代价的人，没有资格向上帝祷告。 Orang yang tidak mau bertanggung jawab, tidak mau membayar harga, tidak berhak untuk berdoa kepada Tuhan. 我们常常用祷告来解决我们的困难， Seringkali kita dengan doa untuk menyelesaikan kesulitan kita. 因为我们越祷告，上帝越听我们的话。 Kita mengira semakin kita berdoa, Tuhan akan semakin mendengarkan kita. 我现在问你， Sekarang saya tanya, 圣经里面谁的祷告是最恳切的？ dalam Alkitab doa siapakah yang paling sungguh-sungguh? 谁的祷告是最努力、最付代价、最恳切？ Doa 勇敢的。 doa siapakah yang paling giat, paling berani dan paling sungguh-sungguh? 谁？ Siapakah? 耶稣吗？ Apakah Yesus? 不是。 Bukan. 以利亚吗？ Apakah Elia? 不是。 Bukan. 保罗吗？ Apakah Paulus? 不是。 Bukan. 约伯吗？ Apakah Ayub? 不是。 Bukan. Dengar baik-baik. 好好的听， Doa yang paling giat, paling ngotot, yang paling seperti berbayar harga, yang paling sungguh-sungguh 最恳切祷告、最真心祷告，好像很付代价的祷告， adalah doa semua nabi palsu. 就是那些假先知的祷告。 Waktu Elias bertarung dengan nabi-nabi Baal, 当以利亚跟那些巴利先知征战的时候， mari kita ke atas Gunung Karmel. 让我们一起来到加面山， Kamu doa kepada Allahmu, 你们向你们的神祷告， saya doa kepada Allahku. 我要向我的上帝祷告， Berikan persembahan korban kepada dewamu. 你向你的神献祭， Saya memberikan persembahan korban kepada Allahku. 我也要向我的上帝献祭。 Doalah kepada 你 dia. 们向你们的 Saya 神 juga 祷告 berdoa 吧， kepada Tuhan. 我也要向我的上帝祷 Kita 告。 mau bertanding. 我们一起来做比 Kita 赛， mau lihat 我们要看 Allah siapa yang sungguh-sungguh. 谁的上帝是真神。 Maka Elias bawa 400 nabi 因此呢，以利亚就带了这个400个假先知 naik ke atas bukit Karmel. 上到这个加密山上， Mari
potonglah persembahanmu, 来，你们把你们的祭物宰下， beri kepada Baal, 你们献给你们巴利的 doalah 神 kepada dia, 你们向他祷 supaya 告， dia menerima korbanmu. 好叫他能够接受你们的 Hari 献祭。 ini sampai malam 从今天到晚上， kesempatanmu. 你们的机会， Besok pagi mulai kesempatanku. 明天开始就是我的机 Saya 会。 mau kasih tahu sama orang Israel, 我要对以色列人说， kenapa engkau menyembah Baal? 为什么你们要拜巴利？ Karena engkau kira dia adalah Allah yang 因 sejati. 为你们以为他就是真神。 Tetapi hari ini saya berkata, 可是今天我对你们说， jikalau Baal adalah Allah yang sejati, 如果巴利是真神的话， sehati sembah dia. 你们就全心的敬拜他吧。 Tetapi jikalau Yehova lah Allah yang sejati, 可是如果是耶和华，就是那真神的真正的上帝， jangan cabang hati, sembahlah dia dengan segenap 你们 hati. 就不可以一心两意，你们应该要全心的来 Ini 敬拜 adalah 他。 seorang hamba Tuhan yang berani bertarung dengan nabi-nabi dewa palsu. 这个就是上帝的先知，他勇敢的向那些以这个假先知征战， Satu-satunya, 唯一的先知， satu-satunya nabi 唯一的上帝的先知， yang berduel, 跟这些假先知征战 跟他们决斗，决斗，跟他们征战，lalu sama di atas bukit, 那么一起到这个加密山， sama setuju. 一起他们都同意了。 Nabi Baal 400, 巴利的这个先知有400人， Nabi Tuhan Allah sisa 1. 上帝的先知只剩下1位， Hamba Tuhan 1 melawan 400, minoritas sekali. 因为上帝的仆人来面对这个400个假先知是非常的少数， Dia sangat tersendiri, 他非常的孤单， sangat-sangat susah. 他非常的艰难， Tapi dia sangat berani, 可是他非常的勇敢， sangat bersemangat perang dengan lawannya. 非常的有把握跟这个敌人征战。 Fighting spirit should be in the right servant of right God. 这个勇敢征战的精神必须要站在这个真神的这一边。 Meskipun yang melawan 400 orang, 虽然他的敌人有400人， tak usah takut. 不需要惧怕。 Zaman ini 这个时代， pendeta palsu banyak, 假牧师很多， gereja palsu banyak, 假教会很多， mengajar hal ajaran palsu banyak. 教导假教导的很多。 Jangan takut. 你们不要惧怕他们。 35 tahun yang lalu, 35年前， saya Stephen Tong seorang diri 我唐从容牧师 melihat 只有一个人， seluruh Indonesia sudah menuju ke liberalisme. 很多的教会已经走向这个新派， Kubah yang begitu besar. 这个很大的这个Saya dengan air mata berdoa, 我流着眼泪向主祷告。 Tuhan, bagaimanakah menyatakan Engkau Allah yang sejati? 主啊，要怎样彰显你就是真神呢？ Bagaimana mengajar kepada zaman di Indonesia ini Injil yang sejati? 应该要怎样在这个印尼教导这个真福音呢？ Bagaimana mendirikan gereja, mengkhotbahkan firman yang sejati? 应该怎样成立一个教会来传讲这个真福音呢？ Siapa orangnya? 他的人事在哪里呢？ Saya lihat hampir tidak 我 ada. 看几乎没有一个人。 Saya kira tugasnya ada di tangan saya. 我就认为这个任务在我的肩膀 Saya 上， harus berani berdiri dan berkata, inilah Injil yang sungguh-sungguh. 我必须要勇敢的站着讲说，这个就是真福音， Inilah gereja yang sungguh-sungguh. 这个就是真教会， Inilah pentafsiran firman Tuhan yang 这 sungguh-sungguh. 就是真解经。 Tetapi waktu itu, 可是那个时候， di mana gerejanya? 教会在哪里呢？ Di mana mimbarnya? 讲台在哪里呢？ Di mana gedungnya? 在哪里？di mana 礼拜堂在哪里 umatnya？呢？他的百姓在哪里呢？ Saya percaya umat Tuhan banyak di dalam dunia, tetapi sudah ditipu oleh nabi-nabi palsu. 我相信上帝的百姓在这个世界有很多，可是已经受了这个假先知欺骗。 Maka saya berjanji mentegakkan kembali Injil yang sejati untuk memuliakan Tuhan. 因此呢，我向主立约，我要再一次建立这个真福音来传讲给他们。 Saya pergi ke kantor agama. 我到这个宗教部那里， Saya apply gereja Reform Injili. 我就在那里申请成立贵真福音教会。 Kansia Sangti. 呼基督喊， Oleh 宗教部的人
听了上帝的话， Kemudian- 把准祝给我们了。 Kemudian pejabat dari Departemen Agama mendengarkan perintah daripada Tuhan memberikan izin kepada kami. 那个时候，Gereja Reform Injili 有多少人呢？ Waktu itu ada berapa jemaat yang di gereja Reform Injili Indonesia 一 ini? 个会友都没有， Satu jemaat pun tidak ada. anggota satu pun tidak ada. 一个会友都没有， Hanya satu orang namanya Stephen Tong. 只有一个人名叫唐从容。现在已经35年了。 Sekarang sudah 35 tahun Kita melihat berlalu. GRI di sini, 在这里我们看到印尼归正福音教 GRI 会， di Singapura, 在新加坡有印尼归正福音教 GRI 会 di Bandung, 在万隆也有， GRI di Solo, 在 Solo 也有归正福音教 GRI 会， di Jogja, 在 Jogja 也有印尼归正福音教会 GRI di Semarang， 在 Semarang 也有印尼归正福音教会 GRI di seluruh 在 Indonesia. 全印尼都有。 Karena orang Ini, yang Gereja mau福音教 dengan 会 firman Tuhan tetap memerlukan gereja yang benar. 因为愿意听上帝的话语的人，愿意仍旧需要上帝的教会。 虽然别的教会人数比我们多， Meskipun jemaat di gereja yang lain lebih banyak dari kita, 我们不灰心， kita tidak kecewa, 我们不上当， kita tidak tawar 我 hati, 们不自卑， kita tidak 我 minder, 们只忠心把上帝真理再传下 dan 去。 kita hanya dengan kesetiaan terus memberitakan kebenaran Tuhan dan terus memberitakannya. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada Tuhan. 今天神在我们中间与我们同在。 Hari ini di tengah-tengah kita, Tuhan menyertai 我 kita. 们在这个教会里面听见的是什么？你越来越清楚了。 Apakah yang kita dengarkan dalam gereja ini, saudara, akan semakin jelas. 我们不会妥协， Kita tidak akan kompromi. 我们也坚守上帝的真理， Kita juga akan mempertahankan dengan teguh kebenaran Tuhan 荣耀主的名。 untuk memuliakan nama Tuhan. 圣经说，撒旦带耶稣到圣殿上面。 Alkitab mengatakan setan membawa Yesus sampai ke bubungan bait Allah. 圣经说，耶稣，你跳下去吧。 Alkitab mengatakan, setan mengatakan kepada Yesus, jatuhkanlah dirimu. 耶稣说， Yesus mengatakan, 上帝说， Allah mengatakan, 你要遵行我的道。 engkau harus melakukan kehendakku. 耶稣不要跳下去。 Dan Yesus tidak mau menjatuhkan dirinya. 今天我要结束第二个试探， Hari ini saya akan mengakhiri pencobaan yang kedua. 不要为了你的名字， Janganlah demi namamu, 为了你看得见的荣耀， demi kemuliaan yang kau bisa lihat, 为了今生的骄傲， demi kesombongan hidup sekarang 你 ini, 试探你的上帝。 maka engkau pun mencobai Allahmu. 上帝不会赐福那些违背他真理又用他的名来向他祷告求恩的人。 Karena Allah pasti tidak akan memberkati orang yang melanggar kehendaknya dan dengan namanya itu memohon kehendak Tuhan daripada 当你 Tuhan. 走在你应当走的道路上的时候， Maka ketika engkau menempuh di jalan yang seharusnya engkau tempuh 上帝 itu, 用他的使者托住你的脚。 maka Allah dengan malaikatnya akan menatang 当 kakimu. 你真正顺服上帝的真理的时候， Ketika engkau sungguh-sungguh taat kepada kebenaran 上帝 Tuhan, 一定保护你，使你不会死亡。 maka Allah pasti akan memelihara melindungi engkau sehingga engkau tidak akan mati. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami 你 kasih, 不要再利用上帝的大能、上帝的应许来向上帝祷告，求违背上帝的事情可以成就。 janganlah sekali-kali engkau memperalat Allah dengan kemahakuasaan Allah, dengan janji Allah, engkau memohon hal-hal yang menentang kepada kehendak Allah. 虽然上帝曾经应许， Meskipun Allah pernah 但是 menjanjikan, 上帝的应许里面一定有命令。 tetapi di dalam janji Allah pasti terkandung perintah di 请 dalamnya. 注意下面这句话： Saudara perhatikan kalimat 上 selanjutnya. 帝的应许带着命令， Di dalam janji Allah ada perintah. 上帝的命令带着应许， Di dalam perintah Allah ada janji 这 Allah. 是圣经一个很重要的原则。 Ini adalah prinsip yang sangat penting di dalam 所 Alkitab. 以圣经说带着命令的应许。 Maka Alkitab mengatakan janji yang ada perintah di dalamnya. 上帝，你要保护我吗？ Oh Tuhan, apakah engkau akan memelihara aku? 上帝说：“我一定保护你。 Allah mengatakan aku pasti akan 上 memelihara 帝， engkau. 你派天使来照顾我吗？ Oh Tuhan, apakah engkau mengutus malaikat untuk menjaga aku? 上帝说：“我一定派天使来照顾 Allah 你。 mengatakan pasti aku mengutus malaikat untuk menjaga engkau. 请你注意， Tetapi perhatikan, 有一个命令， ada satu perintah, 你好好走路， engkau harus berjalan dengan 你 baik 行在一切的路上， di dalam setiap jalan yang kau tempuh, 顺服上帝的旨意， taat kepada kehendak Tuhan. 神必保护你。 Maka Tuhan pasti akan memelihara 带 engkau 着命令的应许，
janji yang membawa perintah di 许多人 dalamnya. 要应许，不要命令； Banyak orang yang mau janji tetapi tidak mau 许多人要 perintah. 上帝的照顾，不要遵行上帝的命令。 Banyak orang yang mau pemeliharaan daripada Tuhan tetapi tidak mau melakukan perintah 你 Tuhan. 不要读书，盼望成为有学问的人吗？ Apakah engkau tidak mau belajar tapi mengharapkan menjadi seorang yang berpengetahuan? 不可能的事情。 Itu adalah hal yang tidaklah mungkin. 不要做工，盼望变得很有钱的人吗？ Apakah engkau tidak mau bekerja dan mengharapkan menjadi orang yang sangat 除 kaya? 非你是贪财， Kecuali engkau itu 除 serakah. 非你赌博， Kecuali engkau berjudi. 除非你买彩票， Kecuali engkau membeli 走 lotre. 错误的道路，得到的钱财是不稳定的。 Kalau harta yang kau dapatkan dari jalan yang tidak benar itu tidak akan 所以 stabil. 今天第二应许我们结束的时候， Maka ketika kita mengakhiri pencobaan yang kedua hari 我 ini, 劝大家不要把理想当作你的成功。 saya menasihati saudara sekalian, janganlah menjadikan idealisme saudara menjadi keberhasilanmu. 不要把你的盼望当作批评别人的原则。 Janganlah jadikan pengharapanmu menjadi satu prinsip engkau mengkritik orang lain. Prestasi bukan ambisi， 你的理想不是你的成你的就，成就，不是你的那个雄心。你今天所有错误的雄心，不代表你真正的成功。 Semua ambisimu yang salah hari ini tidak melambangkan keberhasilanmu sesungguhnya. 你无论如何不可试探上帝。 Maka bagaimanapun juga saudara tidak boleh mencobai Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita 愿上帝祝福我们每一个 menjadi 人， orang yang sungguh-sungguh. 成为一个真心的人。 Di Amerika saya diundang Billy Graham di dalam pusatnya dia pimpin satu kebaktian membantu 256 orang Tionghoa yang mau menjadi hamba Tuhan. 在美国，我曾经被这个 Billy Graham 中心邀请在那里帮助，在那里讲道，为了要准备257个人，中国人要成为上帝的仆人256个人，256个的中国人要成为上帝的仆人。 中国来的200多人来听我讲道， Ada 200-an orang dari Tiongkok datang mendengarkan 我 khotbah 对他 saya. 们讲， Saya berkata kepada mereka, 你们要做传道人， kalian mau menjadi hamba Tuhan, 你们一定要正式进到好的神学院读书。 maka haruslah kalian masuk ke dalam sekolah teologi yang baik untuk studi di sana. 当你到神学院读书的时候， Ketika kalian pergi ke sekolah teologi dan belajar, 你们都要预备学费，付你们应当给的钱。 kalian harus mempersiapkan uang sekolah dan membayar uang yang harus kalian bayarkan. 我劝你们不要只想得到助学金，然后就白白的上课。 Saya menasihati kalian jangan mengharapkan hanya mendapatkan beasiswa dan mengikuti kuliah dengan gratis. 我劝你们自己去工作，赚的钱储蓄起来，过了几年用那些钱来读神学。 Saya menasihati kalian, pergilah bekerja dan mendapatkan keuntungan dan tabung dan pakai uang tabungan itu untuk studi sekolah teologi 很 ini. 多青年人听见这个话， Banyak pemuda mendengarkan kalimat 他 ini, 们听不进去， tetapi mereka tidak bisa menerima. 他们盼望神学院给我钱读书， Yang mereka 给我 harap 奖学金，别人做工钱给我用最好的。 Yang mereka harapkan adalah sekolah teologi yang memberikan beasiswa kepada mereka. Orang lain yang bekerja memberikan dukungan kepada mereka dan mereka sekolah dengan gratis. 只有一个青年人 Hanya ada seorang pemuda, 写信给我， dia menulis surat kepada 杨 saya. 牧师听你讲道以后， Pendeta Stephen Tong, setelah saya mendengarkan khotbah 我 engkau, 非常受感动。 saya sangat tergerak. 我盼望我不是靠别人的钱来读书， Saya mengharapkan saya tidak bersandar kepada uang orang lain untuk studi. 我盼望我苦苦做工，辛苦努力赚的钱也有储蓄起来，到神学院读书。 Saya berharap saya bisa bekerja dengan giat, dengan susah payah dan mendapatkan keuntungan yang saya tabung, kemudian dipakai untuk studi di sekolah teologi. 我看了那封信，我很受感动。 Setelah saya membaca surah itu, saya pun sangat 我就 tergugah. 祷告主啊，求你用这个青年人， Maka saya pun berdoa kepada Tuhan, oh Tuhan pakailah pemuda 给 ini. 他一生学成，可以变成你好的仆人。 Biarlah seumur hidup dia boleh belajar dan berhasil menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh 这 Tuhan. 个事情已经过了几十年了。 Hal ini sudah berlalu beberapa puluh 有一 tahun. 天，那个学生在写信给我， Suatu hari mahasiswa itu menulis surat lagi kepada 唐 saya. 牧师听你讲道3年过去了， Pendeta Stephen Tong, sudah 3 tahun berselang ketika saya mendengarkan engkau berkhotbah. 听你讲道以后，我努力做工3年，我储蓄了几万块美金。 Setelah saya mendengarkan khotbah engkau, saya bekerja selama 3 tahun, saya mendapatkan tabungan puluhan ribu dolar 我 Amerika. 现在很谨慎、很节省，
没有随便用钱，把那些钱当作我读神学要付的学费。 Sekarang saya dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan memakai uang tabungan itu untuk membayar semua biaya studi di sekolah teologi 他 itu. 们是谢谢你把重要的话告诉我，使我一生奠定了我爱主侍奉主的基础。我相信上帝会引导我。 Pendeta Stephen Tong, terima kasih banyak kepada engkau yang telah menolong saya dengan firman Tuhan yang menetapkan tekad saya sehingga saya boleh menjadi hamba Tuhan yang bekerja bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. 这一个人一定被上帝使用。 Orang ini pasti dipakai Tuhan. 另外有另外一个人写信给我， Ada seorang yang lainnya menulis surat kepada saya. 上帝啊，我什么都预备好了， Oh Tuhan, apapun sudah kau persiapkan. 我只有少一件事情。 Hanya satu hal yang masih kurang. 我问他说：“你少什么事情 Saya tanya apa yang kurang? ？”我愿意爱主， Saya mau mengasihi 我 Tuhan. 愿意侍奉主， Saya mau melayani Tuhan. 我愿意读神学， Saya mau sekolah 我 teologi. 愿意传福音。 Saya mau mengabarkan 我 Injil. 只有少一件事情。 Hanya satu hal yang masih kurang. 我说你少什么？ Saya tanya apa yang kurang? 我少钱。 Saya kurang uang. 哪一个人给我钱，我就做上帝的仆人。 Siapa yang memberikan uang kepada saya, maka saya menjadi hamba Tuhan. 我对他们，你不能成为上帝的仆人。 Saya katakan kepada dia, engkau tidak bisa menjadi hamba 因为 Tuhan. 你从起初的动机就是错的。 Karena motivasimu dari sejak awal itu sudah salah. 最好别人赚钱送给我，让我读神学， Paling baik orang yang lain yang mencari uang dan memberikan uang kepada saya, baru saya sekolah 因 teologi. 为这样就可以做上帝的仆人嘛。 Apakah engkau kira dengan demikian kau menjadi hamba 你 Tuhan? 有钱读书，你神学毕业， Dan kamu punya uang untuk sekolah dan bisa tamat sekolah teologi, 上帝也不要用你。 Tuhan juga tidak mau memakai engkau. 请你们注意听， Saudara perhatikan dengan 青年 baik. 人注意听， Hai pemuda, dengarkan dengan 没 baik. 有付代价的人，不应当盼望有收成。 Orang yang tidak membayar harga, janganlah mengharapkan ada penuaian. 没有种树的人，不要可以结果子。 Janganlah orang yang tidak menanam itu mengharapkan bisa memetik buah. 没有背十字架的人，不要盼望有冠冕。 Orang yang tidak memikul salib, jangan mengharapkan ada mahkota. 没有死的人，不可能会复活。 Orang yang tidak mati tidak mungkin bisa bangkit. 基督必须受害， Kristus harus menderita, 然后复活， kemudian bangkit 进入荣耀。 dan masuk ke dalam kemuliaan. Kristus harus menerima sengsara, baru masuk ke dalam kemuliaan。 Itu 必须受害才进入荣耀。这是圣经的话语， Ini adalah perkataan 这是 Alkitab. 神的原则。 Ini adalah prinsip Tuhan. 不愿意守原则的人， Orang yang tidak mau taat kepada 只 prinsip, 盼望上帝啊，行神迹吧。 hanya mengharapkan, oh Tuhan lakukanlah mukjizat. 你是全能的， Engkau adalah yang maha kuasa. 你是伟大的， Engkau adalah yang begitu 你 agung. 是应许的。 Engkau adalah yang memberikan janji. 上帝说：“你不知道吗？ Allah mengatakan, tidakkah engkau tahu? 应许是带着命令， Di dalam janji itu ada perintah, 带着命令的应许。 yaitu janji yang membawa perintah di 你 dalamnya. 顺从我的命令吗？ Apakah engkau taat kepada 你 perintahku? 肯付代价吗？ Maukah engkau membayar harga? 你不种树，你怎么可以结果子？ Kalau engkau tidak menanam, bagaimanakah engkau bisa 你 menuai? 不肯为我受苦，怎么进入荣耀 Kalau 呢？ engkau tidak mau menderita bagiku, bagaimanakah engkau bisa masuk ke dalam 你没有 kemuliaan? 被钉十字架，没有死，你怎么会复活呢？ Kalau engkau tidak disalibkan dan mati, bagaimanakah engkau bisa bangkit? 求主帮助我们 Kiranya Tuhan menolong kita. 明白这些真理以后， Setelah kita mengerti semua kebenaran 然后我 ini, 们对主说 kemudian kita berkata kepada：“ Tuhan, 主啊，我在这里， oh Tuhan, di sini saya, 请你用我。” pakailah saya. 阿门。 Amin. 我们低头祷告， Mari kita berdoa. 每一个人低头祷告。 Setiap orang tunduk kepala. 我请一番 Cristiano 上来， Pendeta Ivan Kristiono naik 为我们今天所听的道做一个祷告。 berdoa untuk firman yang kita dengar hari ini. Mari kita semua tunduk kepala berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk teguran dari Tuhan. 主啊，我们为你赐给我们的责备感谢。 Tolong kami untuk lepas dari keangkuhan yang senantiasa mengikat kami. 求你帮助我们能够脱去我们这个常常搅扰着我们的这个傲慢， Tolong kami senantiasa mencari wajah Tuhan dan melupakan diri. 叫我们能够常常寻求主的面，而且能够忘记自己。 Karena seringkali kami mencari wajah diri dan melupakan Tuhan. 因为我们常常寻求自己的面，而忘记了上帝。 Kiranya kuasa dan teladan Kristus membebaskan kami. 愿主的能力、主的榜样能够释放我们。
taat kepada Tuhan dan mencari wajah-Mu senantiasa. 我们能够顺服上帝，能够常常寻求上帝的 Sehingga 面， kami takut akan Tuhan dan berani menghadapi dunia. 好叫我们能够敬畏上帝，勇敢面对世界。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Amin.